Untuk mengelakkan mayat kedua-dua beradik itu terapung, tertuduh mengambil batu bata di kawasan sekitar perigi dan mengikatnya di kaki. Selepas itu, dia mencampakkan mayat itu ke dalam perigi. Dira, kalau aku tak dapat, orang lain pun tak dapat. Apa sebenarnya yang terjadi? Ikuti kupasan selanjutnya. Dira Farah Anjani, 20 tahun, adalah seorang mahasiswa di sebuah institut perguruan yang terletak di Surabaya. Sementara itu, adiknya Dia Clara, 14 tahun pula, seorang penuntut di sebuah madrasah. Kedua beradik ini merupakan anak kepada pasangan Ismanto, seorang pekerja kilang, dan Rianti, pemilik satu warung kopi. Kehidupan mereka sekeluarga di Desa Wedoro, Sidoarjo adalah sederhana. Rianti yang mengusahakan warung kopi menggajikan seorang pekerja lelaki bernama Heru Erwanto, 25 tahun. Pada awalnya, Heru bekerja seperti biasa, tetapi tidak lama kemudian dia berhenti kerja. Rianti yang tidak mensyaki apa-apa cuma menganggap Heru berhenti kerana tidak suka bekerja di warung miliknya. Sebenarnya, dalam diam-diam, Heru sudah lama menaruh hati terhadap Dira dan kerana cintanya ditolak, Heru mengambil keputusan berhenti kerja. Perkara ini tidak diketahui oleh Rianti. Walaupun sudah berhenti kerja, Heru selalu berlegar-legar di hadapan rumah Dira untuk melihatnya. Pada 7 September 2021, Heru nekat pergi berjumpa Dira di rumahnya. Dia tahu di rumah itu Ismanto dan Rianti tidak ada kerana keluar bekerja. Mereka berjumpa di halaman luar rumah Dira. Heru sekali lagi menyatakan perasaan cintanya sehingga berlaku pertengkaran di antara mereka. Dan apabila keadaan menjadi semakin panas, Heru menekuk mulut Dira dan mengheritnya ke dalam rumah. Adiknya Dia yang ketika itu berada di dalam rumah terkejut melihat kakaknya diserang, berlari mengambil pisau di dapur dengan tujuan menakut-nakutkan Heru. Dia meminta Heru melepaskan kakaknya sambil mengacukan pisau. Heru yang panik bertindak merampas pisau dan terus menikam leher dia. Melihat adiknya yang berlumuran darah, Dira menjerit dengan kuat. Lehernya kemudian dicekik oleh Heru. Selepas beberapa minit, keadaan menjadi senyap sunyi. Di hadapan Heru terbujur jasad dua beradik yang telah mati. Dia kemudian mengambil kain dan mengelap darah di lantai. Kedua-dua mayat itu kemudian diheret ke belakang rumah. Ada sebuah perigi kepunyaan keluarga mangsa di situ. Tanpa membuang masa, Heru mencampakkan mayat-mayat tersebut ke dalam perigi. Sebelum itu, untuk mengelakkan mayat-mayat terapung, Heru mengambil batu bata yang ada di situ dan mengikat di kaki-kaki mayat sebagai pemberat. Dia kemudian melarikan diri dengan motosikal. Tidak lama kemudian, dia kembali ke rumah mangsa. Dia mengambil telefon bimbit, laptop, duit serta kereta keluarga mangsa jenis Daihatsu Siagra. Kesemua barang-barang yang dicuri itu perlu dijual dan hasilnya akan digunakan untuk melarikan diri. Heru tahu sekiranya kejadian ini diketahui polis, pada akibatnya nanti. Menjelang tengah malam, Rianti pulang ke rumah. Dia merasa pelik apabila melihat pintu pagar rumahnya terbuka dan kereta miliknya tiada. Dia kemudian memanggil nama kedua-dua anaknya tetapi tidak disahut. Dengan perlahan-lahan, Rianti membuka pintu rumah dan masuk. Dia kemudian melihat ada bekas tumpukan darah di lantai ruang tamu. Rianti mensyaki ada sesuatu yang berlaku dan terus menghubungi suaminya Ismanto yang tiba di rumah tidak lama kemudian. Mereka gagal menemui Dira dan Dia. Setelah itu mereka menghubungi pihak polis. Pada awalnya polis mensyaki rompakan menjadi motif utama. Setelah melakukan pemeriksaan lanjut, kesan-kesan darah membawa mereka menuju ke sebuah perigi di belakang rumah. Ketika polis menyuluh ke dalam perigi, ada satu helmet terapung di dalamnya. Ismanto menafikan helmet itu miliknya. Polis kemudian mengepam telaga yang dianggarkan kedalamannya 6 meter. Setelah air dikeringkan, mayat kedua beradik itu ditemui di dasar telaga. Terdapat kesan tikaman di leher Dia manakala ada kesan lebam di leher Dira. Melalui imej video rakaman CCTV rumah jiran, imej Heru dikenal pasti sebagai pelaku kejadian bunuh ini. Gerakan memburu dilancarkan dan polis menemui kereta yang dicuri tidak lama kemudian. Kereta itu ditinggalkan di tepi jalan kira-kira 2 km dari tempat kejadian. Heru akhirnya berjaya dikesan menginap di sebuah rumah penginapan yang terletak di kawasan Sedati, Sidoarjo. Kawasan itu segera dikepung. Heru yang menyedari kehadiran polis melarikan diri. Satu tembakan amaran dilepaskan ke udara
dan pihak polis memintanya tidak melarikan diri. Akibat tidak mengendahkan amaran itu, polis terpaksa menembak kakinya. Sewaktu disoal siasat, dia mengaku melakukan pembunuhan itu dan menceritakan segala-galanya. Dia juga mendakwa pada mulanya hanya berniat untuk berjumpa dan memujuk Dira menerimanya, tetapi ditolak. Heru Irwanto, 25 tahun, yang berasal dari Pelaten, Kediri, Indonesia, dihadapkan ke Mahkamah Sidoarjo atas tuduhan membunuh dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Al-Fatihah untuk kedua-dua adik-beradik yang terkorban. Semoga ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Subscribe channel Detektif Mina untuk mengikuti kisah-kisah lain yang menarik selepas ini. Sekian, terima kasih.